pujaan untuk Nusa. Damai saudaraku, suburlah bumiku. Ku ingat ibuku dongengkan cerita kisah tentang jaya Nusantara lama, tentram kata raja di sana. Tinggal ke belakang. Jadi syukur Alhamdulillah Indonesia berada di dalam rumpun Melayu ini memainkan peranan penting sebagai abang ataupun abang tua yang ramai penduduknya, lebih kurang 300 juta. Sedangkan di Malaysia baru 30 juta. Jadi kita ikut pada abang. Tapi abang tu kena baik-baiklah bersama kita. Jangan gaduh-gaduh. Jadi ini yang saya rasa saya selalu, sebab saya punya mahasiswa, keluarga saya, kebanyakannya daripada rumpun Melayu Nusantara Indonesia. Biar saya ceritakan konsep. Saya asal orang Bugis. Ibu orang Bugis campur Jawa dan sebagainya. Jadi kami semua beredar di rumpun Melayu. Jadi biar saya kenalkan konsep ini. Saya menerangkan ini dalam analisis tentang konsep ini. Nombor satu, geoculture, budaya. Kami geobudaya, intelektual. Yang kedua, geopolitik. Ini tak tentu hara. Boleh nyari naik, besok turun. Geoculture tidak boleh. Ini prinsip. Bukan saja orang budaya saja patut mengerti, semua disiplin akademik kena mengerti apa itu geoculture. Jadi berdasarkan pada hakikat ini, kita pergi geoculture dalam konteks rumpun Nusantara ataupun rumpun Melayu Nusantara. Kalau kita kata Indonesia, dia abang, tapi dia ada adik-adik, tak boleh abang saja monopoli. Jadi rumpun. Jadi kita kena faham bahawa rumpun Nusantara. Jadi ini Sultan Takdir Ali Syahbanah daripada Sekolah Indonesia memperkenalkan Nusantara, bahasa yang menarik. Supaya kalau rumpun Melayu, nanti orang Jawa nanti bising nanti. Sebab orang Jawa majoriti 40%. Ya, jadi dia kata Melayu kok mana? Riau, Aceh, Medan sedikit saja. Nanti jadi isu, bergaduh lagi. Jadi kita kena faham bahawa konsep Nusantara itu sebaik-baiknya, tapi asalnya ialah konsep rumpun Melayu. Kita tak boleh kata rumpun Jawa. Jawa hanya 40%. Sebab dia ada mana? Mana ada orang kata rumpun Jawa? Kalau orang kata rumpun Jawa, adi sikit dari segi ilmuwan. Kalau Jawa sentrik boleh. Tapi dari segi global tak boleh. Jadi dalam hal ini, dunia telah mengiktiraf bahawa negara rumpun yang maju itu terdiri daripada benua Cina. Cina. Dia panggil Cina. Eropah, orang Inggeris, Arab, India. Di rumpun Melayu dia tak ada Indonesia, tak ada Malaysia, tak ada Brunei. Itulah dikatakan kesepakatan yang dikatakan rumpun Melayu. Kalau tak mau sebut Melayu pun rumpun Nusantara. Kalau nak baik pun rumpun Melayu Nusantara. Ini konseptual saya sebagai scholar akan perluaskan konsep ini. Saya tidak boleh kata rumpun Indonesia kerana dia ramai, rumpun Malaysia, rumpun Brunei, tak boleh. Sebab kalau kita pergi seluruh rumpun Melayu, baik di Kemboja, baik di Thailand, baik di Brunei, semua mengakui Melayu. Sebab itu mereka menggunakan bahasa Melayu. Itu bangga. Bahasa Melayu mana? Di Kemboja. Bahasa Melayu di Vietnam.
bahasa Melayu di Thailand, bahasa Melayu di Brunei dan Malaysia dan Indonesia. Ini geoculture, ini kena asas. Jangan sentrik yang sempit, yang menghancurkan keserumpunan kita. Jadi dalam konsep ini, saya akan peluaskan dalam buku saya dan mana-mana saya cerita, mungkin jadi panduan kepada ilmuwan, para politician. Apabila kita bercakap di segi politik pula, ini kuasa. Kuasa macam-macam cara. Nyari boleh benci, besok boleh rindu. Ya tak? Nyari boleh benci, tapi besok boleh rindu. Tapi kemesraan kasih sayang yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemesraan kasih sayang bersama umat, bersama binatang pun kita kena kasih sayang. Anjing pun kita tak boleh bunuh. And then alam kita jaga baik-baik. Saya tak setuju gaduh-gaduh. Saya amankan suasana. Orang Indonesia datang, saya gembira. Kerana bahasa ibundanya bahasa Melayu. Dia tak cakap bahasa Jawa. Orang penjajah barat datang ke Malaysia, dia tak belajar bahasa Jawa. Dia belajar bahasa Melayu. Melayu pula yang tuturnya ramai kecil. Kalau Jawa lebih kurang 300 juta. Yang Melayu ni sampai 30-40 juta. Tapi mengapa dia diterima? Begitu juga bahasa Arab. Dalam dunia bukan bahasa Arab yang ramai, tapi dia kecil. Tapi mengapa jadi bahasa Al-Quran? Inilah makna kehebatan. Jadi kehebatan saya di sini, yang saya datang ke sini, saya mesra, saya seronok. Makan tempe, saya pun makan tempe. Makan tahu pun kita makan tahu. Gembira. Kalau saya pergi di barat, nak kena pakai fork and spoon, pakai roti, apa masalah culture. Jadi syukur Alhamdulillah kita serumpun. Itu saja. Rumpun Melayu Nusantara. Melayu itu kekuatan. Cina itu kekuatan di Cina. India di India. Kita rumpun Melayu Nusantara. Tidak kaitkan Indonesia, Malaysia, Brunei, Kamboja. Barulah dah kesatuan dan perpaduan kita. Jadi hidup saya tenang. Saya tak ada bergelora macam orang. Saya boleh benci besok rindu ke apa, tahu tak? Gembira, sentiasa gembira. Semua datang. Dan kalau saya dari segi culture, kalau orang Indonesia mau ramai datang ke Malaysia, selamat datang ke Malaysia. Duduk sana, kahwin dengan orang Melayu. Baru zuriatnya itu berkembang maju. Ibu-ibu pula jangan cemburu bila ada kahwin 2-3. Ini zuriat. Saya bila tengok sebab saya punya kajian, saya bidang profesor peradaban, sosio budaya. Bila saya pergi jumpa mana-mana, saya akan tanya, Ruth, kamu asal mana? Bapa orang mana? Mak, tak tahu, banyak perkataan tak tahu. Ini kehancuran warisan kita. Kita kena tahu, bapa kita orang Bugis keturunan, mak kita orang Minang. Ya, siapa kamu? Kamu tahu, kamulah Melayu. Jadi Melayu ialah penyatuan. Bangsa Melayu serumpun atau bahasa Melayu senusantara, dan kita boleh gunakan sebagai rumpun Melayu. Ini kena jelas. Kalau campur orang politik lain, dia nak tarik hati orang Jawa, bahasa Jawa, Jawa dia guna. Orang Aceh, ini pecah belah. Ini dalam surah Al-Hujurat selalu menjelaskan Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Hendaklah kamu saling hormat, menghormati, mengenali antara satu dengan lain, bukan bermusuh. Tak kira apa bangsa. Indahnya ayat Quran diamalkan kepada kita. Jadi saya rasa itulah konseptual yang saya nak balik tanamkan. Bacalah buku. Saya ada buat 40 buku. Satu di antara yang saya ambil perhatian ialah buku tentang Bugis. Sebab bukan saya orang Bugis, saya tengok Bugis mempunyai kuasa yang hebat di rumpun Melayu. Kalau di Malaysia, hampir semua keturunan Raja Melayu berasal daripada Bugis. Itu juga leader, pemimpin-pemimpin kita, Datuk Najib, kebanyak Mahyudin yang gaduh-gaduh ni semua asalnya orang Bugis. Saya Bugis daripada Melaka. Walaupun Melaka dijajah oleh Portugis, keturunan saya daripada Bugis, mengembara datang Malaysia, membentukkan kekuatan Melayu itu serumpun.
Apa guna gaduh-gaduh? Demokrasi yang negatif gaduh lah. Demokrasi yang positif dipilih oleh rakyat. Sebab itu dalam Islam ada institusi raja. Enak raja, Arab tengok raja, semua raja. Di Malaysia masih raja, Brunei raja, Indonesia public. Ini kita cerita lain. Dan Amiko Bono tu di Jogja tu dipertahankan. Satu simbolik Indonesia, raja dihormati dan dia beri sumbangan kepada pembangunan negara. Jadi yang saya nak ceritakan dalam konteks civilization, kita ialah warisan peradaban Melayu di Nusantara. Itu saja. Dan yang kedua, bila peradaban Melayu bukan bahasa menjadikan kekuatan, budaya juga menjadi kekuatan. Jadi bila kita orang Indonesia datang Malaysia, kekuatannya budaya Melayu. Pakai sarung, makanan macam biasa, kita boleh makan. Tapi berbeza dengan Cina. Cina datang ke Malaysia lain, dia pakai spade. India pun datang cara lain. Jadi kita keserumpunan ini bagi saya lah sangat penting, Bu. Kena kuatkan Malaysia melawan Indonesia, Indonesia melawan Malaysia. Seronok, semayang, baik, berzakat. Jadi ini bukan demokrasi. Bebas, kita bebas, tak boleh. Kita kena kawal dengan budaya. Jadi dalam konteks ini, kekuatan rumpun lain. Yang pertama. Tapi kita kaitkan dengan sains teknologi dan digital. Dan ini penting. Bila kita sains teknologi rumpun Melayu, janganlah kita asyik taksub saja budaya Islam. Islam itu sebagai utamalah. Budaya Melayu, pecah belah perintah, bergaduh sana, kumpulan sini. Tak ada. Kita kena lihat yang kedua, tahap pembangunan negara maju mengikut perkembangan semasa, keperluan sains dan teknologi dan pecahannya digital yang kita bincangkan. Jadi kaitkan ketiga-tiga ini kepada pembangunan negara. Itu saja. Kalau saudara tahu sains teknologi, tiba-tiba tak tahu sosial budaya bahasa, hancur. Tak ada jati diri. Itu dikatakan jati diri. Identity. Indonesia gunakan Sabah, kita Sabah. Jadi bila kita pergi ke mana-mana dalam dunia, kita mulakan Bismillahirrahmanirrahim ayat dan kita guna bahasa ibunda kita. Dan itu saya salut pada Indonesia. Daripada dulu dan sekarang, bila-bila masa, bahasa Indonesia di antarabangsa digunakan. Malaysia nasib-nasib. Itu kami membantah. Saya orang perjuangan tentang bahasa budaya. Saya menentang pemerintah yang tak menggunakan bahasa Melayu. Akhirnya alhamdulillah akhir-akhir ini Malaysia pun dah bersama-sama dengan Indonesia bercakap dan menghormati bahasa Melayu. Saya berdepan dengan Perdana Menteri, 3-4 Perdana Menteri Malaysia melalui NGO kita Fight Budaya. Dia asyik mengeluh dia, saya kagumlah Indonesia, cakap bahasa Indonesia, bahasa Melayu mana-mana. Bagus. Tapi dia tak berubah perangai dia masih cakap bahasa Inggeris mereka antarabangsa. Ini perangai yang tak baik. Cakap tak serupa bikin. Kami teguh. Jadi alhamdulillah masa pemerintahan baru Ismail Sabri kita buat seminar antarabangsa di bawah jabatan Perdana Menteri. Ini sangat penting. Perdana Menteri ambil berat. Seminar bahasa Melayu, kita panggil Pak Muslimin datang. Saya panggil beberapa sekolah Indonesia, mahasiswa saya datang. Ini dia datanglah, dia kenang budi, dia kata, Pak mau datang kat sini pula. Dia membalas budi nama dia. Jadi saya datang. Jadi bila perhimpunan itu, hari ini kita akan berbincang. Kita akan tengok sekolah-sekolah dalam dunia itu, Pak Muslimin perlu kenal melalui perhimpunan bahasa Melayu itu. Perdana Menteri semua hadir, itu memberi semangat yang bukan semangat baru, semangat yang patut diteruskan oleh anak-anak muda di universiti, perkasakan bahasa Melayu, kekuatkan di kalangan hubungan jaringan rumpun Melayu. Bila dah kuat kita bersatu, maka orang seronok nak datang negara kita. Ini yang terjadi. Saya heran saya di Indonesia, di Malaysia bulan Oktober itu kita dapat himpunkan seluruh dunia pakar-pakar dalam bahasa Melayu. Hebat. Dan mereka rasa kecewa. Bila datang Indonesia, okey dia puji. Bila datang Malaysia, krisis identiti. Kita tanya dalam bahasa Melayu, dia bangga cakap bahasa Inggeris. Ini pun saya teguh.
pemimpin yang tak baik, yang memesongkan hakikat negara. Right. Jadi banyakkan orang suka pergi Indonesia kenapa? Senang cakap belajar Indonesia, nak belajar bahasa Melayu, pergi di Indonesia. Semua cakap bahasa Indonesia, bahasa Melayu lah. Kalau di Malaysia, ayo, sedih lah. Bukan semua. Sekarang dah main peranan, resmi dah mula. Perdana Menteri semua dah bercakap di peringkat antarabangsa dalam bahasa Melayu. Malaysia. Kita ikut Indonesia daripada dulu dah cakap Indonesia, itu saya salut. Jadi kita ikut. Jadi bila orang datang ke Malaysia, mereka rasa gembira. Itu saya selalu beri contoh, ikutlah seperti Indonesia, cakap bahasa Melayu, urusan resmi negara. Malaysia ada tak ikut. Kalau saudara tengok dalam TV Malaysia, kalau wawancara berita, orang Melayu cakap Melayu, separuh ular, separuh belut. Campur, Melayu, Inggeris, campur lagi. Tak ada jiwa perasaan jati diri. Kalau kita tengok orang Cina pula, orang India, dia cakap Melayu. Telo dia macam Cina. Dan tak tahu, sikit Melayu pun tak boleh. Tak boleh cara. Ini pun bukan nama jati diri. Jadi kita nak belajar Indonesia. Cina, orang Cina, masyarakat Cina, kalau bercakap, kami terpesona. Orang Cina Indonesia kalau bercakap dengan Telo Indonesia, dia cakap bahasa Indonesia yang baik. Di Malaysia, masih pelat-pelat. Lalu gua tak apa dia punya bahasa kita pun menyampah dia. Ya? Itulah saya rasa dah hampir 2 minit saya terangkan konseptual. Jadi konseptual, lepas tu perbincangan digital. Ini akan dilanjutkan dalam konteks peradaban moden. Kekuatan jati diri mesti yang pertama kita ada, dan yang kedua memahami perkembangan semasa, sains dan teknologi, dan teknologi kita pun mesti bertaraf antarabangsa. Di rumpun Melayu duduk berunding sebab kita gunakan bahasa Melayu. Sebab tu Malaysia dengan Indonesia jangan fikirkan bilangan tu ramai sebagainya. Kita adalah serumpun, dari rumpun satu keturunan dan sebagainya. Bincang baik-baik. Saya akan menyokong kuat dan saya akan menasihat bersama-sama dengan kerajaan supaya buat cara ini. Yeah. Sedikit ngerti aku udah paham, kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kayak TK kok ngakunya sarjana. Ngomong-ngomongin orang kaya udah jagoan. Kok kosong